Kemudian next weeknya tu kita start dengan kelas lah. Sebab kita tak boleh nak lambat-lambat sangat kan. Betul, masa tu Student budak pun nak exam. budak nak exam, Budak diorang nak nak exam. final exam Betul. pula tu. Jadi kita teruskan je. Kebetulan baiklah cikgu rasa Aidil masa tu memang Betul mention Masa nama. Aidil lah. Masa Aidil lah. Masa Aidil lah. Masa selalu dia tu. Selalu. Selalu. Tak, saya boleh potong ya. Okey, apa khabar? Kita sekarang di dalam podcast dalam episod 10. Apa nama podcast kita? 1, 2, 3. Cakap Pandai. Nanti mic. Okey dah. Salah sekali lagi. Dalam podcast apa? Cakap Pandai. Okey. So, yang mana yang belum tonton episod 9 bersama dengan Cikgu Helmi yang lepas, saya rasa awak wajib tonton sebab saya rasa itu adalah episod yang menyeronokkan dan banyak dikupaskan oleh Cikgu Helmi. Betul tak, Latif? Latif pun banyak belajar daripada Cikgu Helmi hari tu. Betul. So, hari ni saya adalah host anda. Saya adalah Cikgu Fir. Saya Batik. Abang Gatbe. Saya Abiatik. Abil Latif. Dan kita hari ni tetamu khas kita bersama dua orang guru. Guru OY. Yang pertama boleh perkenalkan siapa nama teacher? Hello, nama saya Teacher Sarah. Teacher Sarah dan Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Anis. Cikgu Anis. Alright. So, hari ni kita nak bercerita tentang pendidikan, Latif. Abang Latif. Kenapa Abang Latif gelak? Tak ada. Kelakar lah pendidikan tu. Nervous. Pendidikan kan best. Oh, Pendidikan kan benda yang best. Okay. So, bila kita kata pendidikan ni, sedikit sebanyak saya just nak tanya dengan Teacher Sarah dan juga Cikgu Anis kan. Alright. So, sejak bila menjadi, ataupun boleh tak bercerita sedikit bak katalah a bit background. A bit background. Dah berapa lama mengajar dalam subjek ni? Dan itulah sikit sebanyak. Cuba share sikit. Kita mula dengan Teacher Sarah lah. Okay, silakan Teacher. Alright, untuk bidang English English education baru je. Saya newbie cikgu. Saya newbie dalam lama tak lama, baru 4 tahun dah alhamdulillah. Okay. Starting 2022 sebagai guru English sekolah rendah. Saya bermula dengan sekolah rendah lah asalnya. I see. Lepas tu lama kelamaan baru start dengan sekolah menengah. And alhamdulillah up until now still boleh manage dua-dua level lah. Mana dalam sekolah yang sama ke sekolah yang berbeza? Sekolah yang berbeza-beza. Okey, bermakna sekolah rendah, lepas tu masuk sekolah menengah. So maksudnya sekolah menengah sekarang Teacher Sarah mengajar lower sekolah rendah menengah rendah ke menengah atas? Saya menengah atas form 4 form 5. Form 5. Oh, menarik. Macam saya lah. Abang Latif pun mengajar English juga ke? I agree juga. Okay, so Cikgu Anis, macam mana Cikgu Anis? Silakan, kita nak bercerita dulu. Okay, saya bermula mengajar kan. Okay, saya kira background dah mengajar dalam subjek mathematics ni actually baru start tahun lepas. Sebab tahun lepas adalah barunya habis belajar. Jadi habis belajar tu terus mengajar subjek maths lah. So basically sebab baru habis belajar, fresh graduate lah last year. So terus masuk mengajar di sini dan di sekolah. Okay. Bila kata mengajar kan, saya just nak tanya. Kita bukan ada satu subjek. Cuba Latif bagi tahu ada berapa banyak subjek kita ada. Itu Bukan itu je. Satu Malaysia punya. untuk SPM lah. Untuk SPM. Banyak tu. Bagi saya 5. 5. KBM, BI, sejarah, Math Science. Itu matematik sikit. Kenapa pilih subjek matematik sebagai Guru. mengajar dan juga belajar? Okay, subjek matematik ni sebenarnya saya tak adalah nak kata saya ni a big fan of subjek matematik sangat sebenarnya. Dia nak tahu cerita tu. Nak tahu cerita kan. Okay, sebab saya asal diploma lebih kepada engineering. Okay, biomedical engineering. Jadi saya hanya boleh diberi pilihan untuk sambung dalam subjek science atau matematik. Sebab biomedical kan science and engineering is mathematics. So diberi pilihan subjek macam itulah. Jadi saya mohon subjek science dan matematik, dan another one is science matematik. So I thought that science mathematics tu adalah combination of science dan mathematics kan. Tapi actually dia adalah lebih dalam daripada dalam mathematics. So saya kena scam lah dengan kawan saya. Tak adalah sebenarnya Scam saya. course. Tak, sebenarnya saya lah yang tak berapa
macam study sangat lah berkenaan dengan subjek tu. Dan macam mana saya boleh rasa macam saya minat matematik tu actually bukan macam mana saya boleh mengajar matematik kan. Okay, saya pernah ingat subjek cikgu sekolah menengah saya, dia ajar maths. Dia cakap masa dia dekat sekolah dulu di asrama, dia fail matematik. Fail at maths, bukan fail maths. Fail at maths. Dia kata nothing yang boleh buatkan kita ni rasa sebenarnya tak boleh. Sebenarnya benda tu boleh kalau kita memang usaha. Jadi masa saya mohon untuk subjek maths dan sains tu, saya kena di-interview lah kan. Dengan di-interview juga? Ada. Jadi dia minta saya. Tapi masa saya tu PKP. Jadi dia minta saya record the reason why saya nak pilih subjek tu. Jadi saya ceritakan kisah cikgu saya tu sendiri. Saya rasa macam cikgu saya sendiri pun boleh jadi inspire. Dia sendiri sekarang tu masa dia mengajar saya, dia jadi cikgu at maths. While dia masa belajar, dia fail at maths. So saya rasa sebab itu masa dia belajar, maksudnya masa sekolah lah. Bila dah masuk universiti dan sebagainya kan SPM kita lah dia maksudnya sama lah. sama. Gagal admit. Gagal Sama admit lah. lah. Tak payah cerita pun tak ada. So maksudnya boleh jadi lah cikgu. Boleh. Boleh. Boleh lagi. Kita boleh buka satu subjek baru lah. Boleh join package yang Package yang ada. Memang kita nak tambah subjek pun dah sesuai. Admaths. Seatik macam tak kena je. Seatik boleh. Selatif. Golongan Ustaz remaja tak berapa nak remaja. Ada satu section baru. Okay, Abang Fadil. jadi bagaimana tu? Lepas tu bila start daripada tu yang saya macam saya gunakan kisah cikgu saya tu untuk saya ceritakan pada interview tu lah, sesi temu duga tu. Okay. Dan kebetulan memang bila dah direzekikan lah kiranya kan dapat kos matematik compared to sains. Saya mohon pendidikan sains mat dan pendidikan matematik. Yang saya dapat adalah sains matematik. Sains matematik. Bermakna dekat situ. Well actually sebenarnya tu adalah at maths lah. Macam tu. Bahasa halusnya sains matematik. Sains matematik, betul. Wush, senang tak? Jujur kata. Susah lah. Itulah. First sem tu 2 minggu tak adalah yang saya tak nangis. Setiap hari nak berhenti. Saya pula belajar masa online. Siapa? Saya tak ada kawan masa tu. Sebab diorang di universiti lain. Kalau diploma ni semua memang tengah tak ada kawan. Kalau degree orang ni dah daripada universiti yang sama. Diorang daripada matrik yang sama. Macam saya daripada tempat lain kan, diploma. Yang lain tu asasi, yang lain tu matrik. So kita ni pun nak tanya cikgu, nak tanya pensyarah pun soalan-soalan yang memang kita tak boleh nak tanya pada depan. Semua kena online. Macam mana pensyarah kita nak explain kan? I see. So daripada tu begitulah bermulanya bagaimana boleh menjadi guru matematik. belajar subjek matematik. Belajar subjek matematik dan menjadi guru matematik. Ya, betul. Adakah Cikgu Anis regret? Alamak, aku kalau boleh nak subjek lain ke memang ini memang passion dan ni parts aku? Tak, macam saya fikir apa yang saya pun saya tak pernah rasa macam saya aim sesuatu tu. Bukan sebab kita tak ada goal, kita percaya apa yang Allah nak bagi kat kita. Macam tu lah. Sebab saya jenis macam, sebab saya ni jenis takut. Saya takut decision yang saya buat tu macam sebenarnya tak okey untuk saya. Jadi everything yang saya buat, saya sentiasa tanya mak saya. Dan saya sentiasa macam, mak saya cakap, tak apa, kita tengok apa orang sekeliling cakap kat Anis. Jadi itu mungkin yang terbaik untuk Anis. Dan sementara tu doa lah. Saya buat solat istiqarah masa tu. Ingat bukan jodoh yang latih. Istiqarah. Betul. Sebab saya tak tahu saya nak pilih rezeki, maksudnya kos yang mana. Sebab at the same time saya dapat offer UiTM. Yang itu lebih kepada hospital punya. Sebab saya kan sebelum ni biomedical engineering. So saya mohon lebih kepada hospital lah. Lepas tu saya dapat dulu USI. Lepas tu mak saya kata tak apalah, kalau macam tu tak payah dah nak cancel, ambil yang tu, teruskan je. Mungkin sebab dia pun memang nak anak cikgu. Jadi kita rasa macam boleh lah. Jadi menjadi guru lah. Begitu cerita dia. Ya. Inspired daripada cikgu menjadi cikgu. Betul? Itu teacher Zara, itu cikgu Anis. Betul. Bagaimana boleh menjadi guru? Kenapa pilih English? Sedangkan English ni dia dah macam satu skeptical untuk masyarakat. Susah lah bahasa Inggeris. Sampai ke kadang-kadang cikgu Inggeris tu terpaksa ajar bahasa Melayu dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Betul. Kenapa saya pilih English Sebab kalau ikutkan dulu saya sekolah tadika Cina tau. So bermula asalnya adalah sama lah. Saya sekolah Cina kat. Tadika. Asal tadika. Lepas dia satu lupa semua dah. Okay. Lepas tu Lepas tu asalnya minat tu adalah sebab cikgu tu juga.
Saya punya apa tu, setiap kali balik sekolah, saya akan imitate apa yang cikgu tu buat. Contoh cikgu tu Cina tau. Nama cikgu tu Teacher Alice. Cik So Alice. kalau cikgu tu rambut macam ikat-ikat, balik sekolah tu dengan skirt terus buat. Cikgu tu Chinese putih kan, tepek bedak terus. Sebab nak bagi nampak sama. Macam tu. So starting from that tu, and also time tu sebab kita baru masuk tadika tu. So memang Mandarin level memang kosong. So cikgu tu je yang memang communicate in English. So lama kelamaan baru dia guna Mandarin. Macam tu. So bila masuk sekolah rendah pula, semua cikgu English saya cantik-cantik. Bukan cantik saja, slay juga. Dia sangat energetic. Mana Abang kata cik tahu tak slay tu apa? Cantik. Sebab sikit-sikit. Dah lah. Tak cepat rekod. Producer dapat cepat rekod sekali. Selih lah tu. Tahu. Masuk sekolah menengah pun yang sama, vibe yang sama. Mana kata cara pengajaran pun bukan macam cikgu-cikgu yang lain. Tidak merendahkan cikgu yang lain, tidak. Cumanya pendekatan cikgu English ni more kepada fun way. Energetic. So benda tu yang saya cuba terapkan dalam kelas saya sekarang lah. Memang betul lah, tak nafikan lah. Betul. Energetic. Okay. Alright, bermakna daripada situ lah mulanya teacher Sarah minat pada English. Ada lagi satu cerita. Ini Sejarah. memang fokus tu cerita. Kita tunggu. Ya. Sejarahnya pula. Bukan berahsia. Arwah atuk saya English teacher. So starting from that, kalau contoh orang balik kampung, saya dengan atuk saya akan cakap bahasa Inggeris. Atuk saya akan memang taklah semuanya in English, but conversely selalunya in English. So starting from that tu memang English tu best lah bagi Sarah. Family pun main peranan jugalah. Kita orang kalau gaduh tak kisah Melayu. Wow. Sebab bahasa Melayu kan dia dapat jadi lagi Itu lebih bahasa kasar bengkak. kan. Dapat lagi biasa. Kalau bahasa dia terus macam tu je. Betul, setuju. Bermakna dalam family member teacher Sarah sini pun memang bercakap dalam bahasa Inggeris. Tak semua keadaan ikut keadaan lah. Contoh kalau nak minta maaf kan, minta maaf terlalu macam jatuh ego tu. I'm sorry mami. Mak, I'm sorry. Ibu gitu je. Macam Dia tu macam lah. international words lah. Tapi campur-campur lah. Campur-campur. Bermakna arwah tu dia dulu mengajar guru English lah. Betul. Mengajar guru English. Dia guru English. Dia guru English. Dia guru English. Ada guru English. Ada, bukan mengajar tu. guru English. Sebab tengok baru 2 orang guru. Setiap guru dia ada kisah dia kenapa dia pilih subjek tu. Betul. Ada yang bidang terjun, tiba-tiba jadi minat. Betul. Ada dia betul. memang inspire daripada awal. Macam saya memang saya minat sejarah disebabkan saya tak suka sejarah. Saya create teknik menghafal untuk saya lulus. So daripada saya dapat D, saya dapat A masa SPM. Jadi bila saya jadi cikgu kaunseling, saya berkongsi dengan pelajar. Yelah, cikgu kaunseling ni selalu ganti kelas. Ya, betul. Hari-hari cerita budak, ada tak masalah? Cikgu, kami dah tak ada masalah, cikgu. Kami dah tak ada masalah. Jadi saya share benda tu. Jadi benda tu create intention untuk saya jadi guru. Guru sejarah lah. Itulah kata setiap orang dia ada cerita berbeza-beza. Tapi itu sebab apa join. Jadi saya just nak tanya, okay, sekarang Cikgu Anis kat sekolah mengajar subjek, maksudnya mengajar tingkatan berapa sampai berapa? Okay, ni saya start mengajar tahun lepas. Tahun lepas tu saya mengajar tingkatan 2 sehingga 5. 2 hingga 5 banyak sikit lah. While this year pula 1 sampai 5. Selamat Tambah lah. Selamat sekolah, tak ada sekolah rendah. Takut dah jam 4 semua tingkatan 5. Ambil semua. Tahu-tahu kan jadi tulang jadi. Adalah sebenarnya sebab actually kita orang pun kat sekolah tu bukan banyak kelas. Setiap tingkatan satu kelas. Satu kelas sebab dia tak ramai. Private school kan. So setiap satu tingkatan tu satu kelas. Jadi sebab tu diberikan kepada saya lah. Satu kelas berapa student? Paling ramai is 25 tingkatan 1. ramai juga. Itu paling ramai lah. Dia jangan kami dulu masa saya sekolah dulu Sri Garing, satu kelas 40 orang, satu tingkatan ada 17 kelas. 16, 17. 16, 17 kadang 19 kelas. So saya tak tahu lah macam mana pengetua manage pelajar tu. Kan. Punya ramai. Kalau perangai semua macam saya jadi baik tak apa. Kalau perangai macam Latif. Nak tengok tu. Mesti aku. Tengok tu. Nama fokus saja. Okey lah. Jadi okay. Itu kalau kita cakap dari segi mengajar dan sebagainya. Sekarang, you all boleh dikatakan mengajar Gen Z generasi sekarang. Bagaimana you nak adapt? Sekarang ni sekarang Gen Z juga lah. betul. Yang lahir ni yang baru Alpha. Sekarang Gen Z. Okay. Bagaimana you nak adapt? You sekarang memanglah you adalah orang yang terawal untuk Gen Z.
Yang sekarang adalah generasi sekarang semasa Gen Z. Soalan saya, bagaimana kita nak edit dengan budak-budak ni? Adakah kita must follow dia punya cara ataupun dia follow our punya cara? Pendapat Teacher Sarah. Kalau saya lebih kepada pendekatan yang mendekatkan dengan orang. Sebab as we all know, English ni dia subjek yang tak semua orang suka. So pendekatan yang saya guna adalah pendekatan yang diorang minat. Okay. Contoh, diorang suka belajar guna TikTok. So okay, tak apa, okay. Hari ni setiap seorang cari satu vocab dalam TikTok yang jumpa. So pendekatan menarik. So kalau kita cakap okay, you cari dalam buku, tak ada. Benda tu takkan jadi Takkan cikgu, berlaku. Takkan berlaku, betul. Sebab bila diorang main TikTok, setiap malam main TikTok. Betul. Main game pun dalam ML diorang kan kadang-kadang diorang communicate verbally kan. So benda-benda macam tu pun menarik minat pelajar lah. Macam dulu kita banyak pakai surat khabar, betul tak? Waktu form 6 ingat tak? Form 6. Kita kena beli surat khabar. Dari film mula surat khabar pun dah tak function dah sekarang. Betul. Surat khabar pun dah payah dah sekarang. Betul. Surat khabar pun dah nipis dah, tak macam dulu. Tak, sebab kalau Teacher Sarah cakap itu, saya tak nafikan media sosial ni memain peranan untuk belajar tau. Saya memang, maaf cakap, saya memang tak pandai bahasa Inggeris pun. Saya boleh tahu bahasa Inggeris ni sikit-sikit ada dua. Satu, sebab saya main FIFA World Cup. Hari-hari saya main bola. Contohlah kompetitor tu komentator tu bagi tahu, okay, where is it? It's not goal, or it's an opportunity. Jadi saya apa maksud opportunity? Punya peluang. Jadi satu lagi, saya macam saya sendiri lah, cakap dari segi belajar media sosial ni, saya suka dengar radio Lat FM. Lat FM ni adalah satu radio old school lah, tapi mungkin ramai orang tak pernah, sangat jarang nak dengar. Saya suka lagu-lagu lama. Jadi sebab saya bandingkan, kalau you bandingkan dengan lagu sekarang, English lagu sekarang, satu vocab dia cakap kadang terlalu laju. Kadang lebih kepada benda yang negatif punya words. Betul. Macam you buka dulu lagu-lagu, contoh lagu Westlife, Blues, Michael Bolton, Mike Tyson tak, itu Michael Jackson. Okay. Michael Jackson. So dia punya every single words tu dia sepatah-sepatah tau. Betul lah. Jadi betul lah. Lagi adakah itu salah satu caranya? Ada lagi cara lain? Cara lain mungkin Sarah akan create any games dalam kelas. Contoh saya ada tengok dekat Instagram itu dia buat. Okay, nak dengar. Itu game kalau yang based on guna teknologi lah. Kalau macam contoh sekolah tak ada teknologi, contoh. Kan budak sekarang tak suka bercakap. So ada tak suka bercakap dalam English lah bang. Bahasa Melayu tu hari-hari cakap, tu tak confident. So bila kalau kita buat presentation, benda tu bosan. So apa yang saya buat adalah saya create debate, tapi topik tu apa yang diorang minat. Pergi sekolah pakai baju sekolah ke pakai baju cantik. Tu contoh dia lah. So benda yang diorang point dah ada. Cumanya kita nak tengok elaboration je. Saya rasa satu pedagogi, kalau dalam sudut maksud saya belajar dah degree dulu, dia ada panggil art of pedagogi. Okay, science of pedagogi. Pedagogi ni adalah how you ajar budak tu. Science kaedah mengajar. So pedagogi lebih kepada pedagogi hiburan yang membuatkan attract pada budak tu punya cara lah. Itu Teacher Sarah. Cikgu ni macam mana? Sebab you memang Gen Z dan you sekarang mengajar budak yang semasa Gen Z. Macam kami bukan Gen Z. Jadi lain kami punya adaptasi dia. Jadi macam mana Cikgu Anis? So, kalau macam saya lah, dia macam mana nak cakap kita kena ada peringkat yang kita mengajar student. Contoh kan, tak semestinya all the time kita kena jadi kanak-kanak macam diorang. Kita kena ada fasa yang sometimes kita kena jadi remaja, mungkin kakak kepada diorang. Dan sometimes ada fasa yang kita kena jadi dewasa. Sebab kadang-kadang kita macam kita dah nampak student tu dah mula bosan. Kita masuk dalam karakter diorang. Kita kena jadi macam diorang. Hari ni korang rasa korang nak baca apa sebenarnya ni? Macam tu. Kadang-kadang bila dia dah nampak kita ni dah macam dah macam dengan diorang ni. Dia dah rasa macam selesa ni. Dah mula macam dah start tak nak belajar, dah start macam dah leka sikit buat benda lain, ataupun dah start macam tak ada boundaries kepada guru. So kita naik fasa yang lain, remaja pula. Macam tu lah. Sebab kita tak boleh kekalkan macam mana, kekalkan teknik mengajar tu dalam mengajar mengikut
diorang punya ni peringkat umur. Dia kena ada Kita fasa kena by fasa. betul, kita kena jadi macam guru, sometimes kita kena jadi macam ibu bapa, sometimes kita kena jadi macam kawan dengan diorang. Macam itulah. So tak dinafikan sebab budak-budak sekarang lagi-lagi macam kita mengajar tuition lah. Kita ada sekarang ni adalah guru-guru OA tuition. Budak adalah kita punya tuition malam. 8 sampai 10 setengah adik. Okay. 8 sampai 9.10 adalah satu sesi. 9.20 sampai 10.30 satu sesi. Kadang-kadang budak dah jam 4 pukul 9.20 sampai pukul 10. Ya, dah lambat sikit lah. Kerana jujur kata macam saya sendiri, saya tak ada sharp pukul 9 tu, pukul 8 tu saya ajar. 8-5 minit baru saya ajar. Sebab 8 tu saya ada macam, kalau dalam counselling dia panggil build a relationship. Kita tak boleh terogel mengajar dia. Nanti budak ni akan rasa, dah lah pagi sampai petang aku belajar. Kadang-kadang kita terpaksa macam bertanya, hari ni kau dah makan? You all dah makan ke? Makan apa? Macam mana kelas ni? Dah tengok tak cerita ni? Kita kata Teacher Sarah dengan Teacher Anis, Cikgu Anis, kita terpaksa create dia something untuk benda tu tak membosankan lah. Betul. Tapi extra effort lah pada kita. Extra benda effort. tu mendatangkan kepuasan Betul, lah. sangat kepuasan. Bila contoh tiba-tiba budak tu tak bercakap, tiba-tiba pula bercakap setakat hi teacher, Ah, cakap itu je. Betul, Benda tu betul. macam okey. Maksudnya kita punya pendekatan tu menjadi dekat dia. Right. So benda tu kita akan buat macam okey, apa lagi aku nak buat? Apa lagi untuk bagi dia bagi dia. Sebab kalau sebab tanya macam ni kan, bila kita kata OA tuition, kedua-dua ni adalah guru-guru hebat kita dalam OA tuition. Jadi bukan apa, saya sendiri kata Teacher Sarah dan Cikgu Anis dia punya karakter dan juga credibility. Jadi boleh tak saya just nak tanya sikit sebanyak, bagaimana awak boleh join kita? Asal dan bagaimana? Sebab lepas ni kita akan masuk lagi, sebab Abang Latif ada macam-macam soalan nak bertanya. Fikirkan soalan satu. Saya menunggu diam kan. Kalau Abang Latif diam tu something. Aku main minta seorang ni. Kau kena pukul juga Dave. Okay guys, Latif ni adalah kawan saya daripada sekolah. Jadi kita memang begini. Jadi alright, kita mula daripada Teacher Sarah. Bagaimana boleh jadi sebahagian dalam keluarga Firman Oyeh ni? Dan bagaimana boleh kecimpung dalam bersama dengan kami lah. Nak tanya, nak tahulah juga, mesti orang nak tahu kan. Boleh. Tak ada masalah. Benda ni kita suka. Syah kita memang suka pula bercakap. Cuntik sikit Pak bagi semua. Ada juga tu. Alright. Fikirkan soalan. Jangan ganggu Abang Latif. Jangan ganggu Abang Latif. Bermulanya saya join Firman ni adalah daripada ajakan Kak Zack. Shout out to Zahida, Kak Zack yang bermula daripada situ lah. Asalnya join as a Faci je. Faci biasa, kita pula baru, tak tahu nak cakap apa. Mula-mula masuk, gitu je. Dah lama-lama sikit baru boleh kat belakang, baru boleh buat energizer sama-sama. Mana kita dah jumpa energizer? Mana apa? Mana dah boleh jadi energizer lah. Alright, Belum lagi. Okay. Tu starting point dia tu 2024. Sebagai Faci. Baru je lagi. Baru. Sama lah 2024. Yelah. Kita masuk sama-sama kan. First kat mana? Tak ingat abang. You say saya. Rasanya. You say saya kan? Betul. saya. Kau jangan pandang aku. Okay. Alright. Tu first. Macam macam sikit. Nampak ada. Nampak macam ada conversation. Dah panas. Dah panas. Lagi 3 soalan Alright. Jadi teacher. Fikir mana? 2024 as a Faci. Lepas tu 2025 dipropose oleh Cikgu Fir sebagai bukan yang tu bukan. Sebagai guru OYeh tuition lah. Asalnya saya nak join sebagai 2 subjek saja. Kalau ikutkan kan, kalau asal-asal tu. Tapi lama-kelamaan tu macam bila dah join tu, okay, seronok pula. Kita try lah. Sebab online platform ni merupakan experience saya yang pertama. Bermakna OYeh tuition ni adalah satu experience pertama. Sebelum ni memang fokus fizikal je lah. So bila OYeh ni adalah satu OYeh, nampak salah. Satu platform online tuition yang pertama yang saya join, and alhamdulillah best lah. Alhamdulillah. Bukan apa guys, Teacher Sarah ni asal kita propose dia ataupun offer dia adalah untuk sekolah rendah. Alright, jadi bila sekolah rendah, and tuition kita tahun lepas kita buka untuk OYeh tuition. Kita brandingkan jadi OYeh tuition, kita tambah guru. Jadi kita subjek lain hanya sekolah rendah saja.
Okey, hanya sejarah je sampai sekolah menengah. Ah. Jadi kita nak tengok macam mana penerimaan ibu bapa. Saya boleh cakap penerimaan ibu bapa sangat positif. Dan kalau salah satu benda yang saya nak cerita baru pagi ni saya dapat satu mesej yang saya ada hantar dalam grup. Ada parent mesej saya, dia baru daftar baru Isnin lepas. Dia daftar matematik dan juga sains. Tiba-tiba hari ni dia mesej dia nak masuk daftar untuk sejarah dan juga English. Kalau tanya saya, benda tu positif. Yes, positif. Nampak satu credibility guru-guru kita. Jadi, Teacher Sarah ni dia ada satu karakter apa guys? Dia memang semangat. Ya, betul. Ini dia tahan lagi ni. Ini kalau dia keluar dia punya takut pokan lah tu tak ada soalan dah kita. Balik meja ni lah. Dah pernah jadi dah itu. Dah pernah jadi, Ada lagi dua. Jadi tahun ni Teacher Sarah baru kita buka untuk sekolah menengah. Jadi sekolah menengah kita baru start buka daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Alhamdulillah mendapat sambutan sangat positif. Dan Teacher Sarah pegang, boleh dikatakan Teacher Sarah pegang semua subjek, semua tingkatan. Daripada sekolah rendah sampai semua tingkatan. Teacher Sarah saya cikgu English. Alright, yang bersama dengan OA Tuition lah. Itu kisah Teacher Sarah daripada Phase C. Dia join, kita propose untuk jadi guru OA Tuition. So dan InsyaAllah this year dia akan jadi penceramah. Yes, penceramah dengan 500 pelajar. So bukan 600 ke? 700 rasanya. 700 pelajar. InsyaAllah. So itu Teacher Sarah punya cerita. Okay, sekarang kita nak dengar. Dia Cikgu Ani dia special sikit. Dia ada unik kisah dia. Nanti saya akan tambah sikit. Saya nak dengar dulu daripada Cikgu Ani. Silakan Cikgu Ani. Okay, saya bermula pada tahun 2025 which is last year. Hujung tahun lah. Dalam bulan 9 macam tu, tak silap lah. Betul kan, bulan 9. Okay, kisahnya macam mana terjadinya sebab saya sebagai guru ganti lah. Kalau ikut kan, kalau guru ganti. Cikgu mana yang buat hal tu? Dia bukan bahal. Patah bahu. Dia jatuh. Jangan tambah topik. Bukan ditimpa suatu dugaan lah. Dugaan. Hari tu patah bahu pula. Aduh. Alright. Okay, jadi Cikgu Ani silakan. Okay, jadi saya bermula dari cikgu ganti, daripada cikgu ganti iaitu cikgu ganti bagi subjek matematik juga untuk sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6. Jadi saya kena ganti cikgu tersebut lah disebabkan ada kemalangan yang berlaku kepada cikgu tersebut. Jadi saya dihubungi oleh Cikgu Firdaus untuk mengganti dan kebetulan saya pun memang free, hanya buat face to face punya tuition sahaja. So okeylah, pada masa tu saya rasa macam okey je nak ajar, tapi saya tak pernah ada pengalaman lah mengajar online. So first time juga online First time online. Selama ni kalau ajar pun memang dekat kelas ke, lepas tu kalau tuition pun yang face to face punya tuition. So masa jadi cikgu ganti tu actually first time mengajar cikgu ganti dan first time mengajar sekolah rendah. Sebenarnya Cikgu Ani masuk adalah dalam short notice. Ya, betul. Sangat short notice. Betul. Dalam seminggu macam tu kan terus kena masuk. Minggu depan dia dah terus kena masuk dah. Saya kena call rasanya dalam hari Khamis ke Jumaat macam tu lah. Hari dia accident. Malam tu terus call Cikgu Anis. Esok jumpa Cikgu Anis. Macam mana ada nombor telefon Cikgu Anis? Saya tak call dia. Okey. Saya ketuk pintu rumah dia. Cikgu Anis sirai saya. Kita nak tambah tu. Nak tambah tadi tu. Dah masuk dah. Okey. Jadi teruskan Cikgu Anis. Maafkan saya. Lepas tu dah dihubungi oleh Cikgu Phil. Kemudian next weeknya tu kita start dengan kelas lah. Sebab kita tak boleh nak lambat-lambat sangat kan. Betul. Masa tu budak nak exam. Budak nak exam. Diorang nak final exam pula tu. Jadi kita teruskan je. Kebetulan baiklah cikgu rasa Aidil masa tu memang betul macam nama. Selalu dia tu. Selalu. Tak, saya dia pernah bagi tahu saya, cikgu, kita ni kena tambah staff bila ada seorang kena accident ke cikgu. Dia dah plan. Masa kata dia dah plan. Dia dah plan accident tu. Dia accidentnya tambah staff. Dia kata cikgu, adakah saya kena accident tambah? Tak, itu kebetulan. Alright, okay. Lepas tu kebetulan memang Alhamdulillah lah cikgu tu Alhamdulillah ada accident. Alhamdulillah cikgu tu dah selesaikan silibus. Jadi tugas saya hanya perlu buat ulang kaji pada student-student. Jadi saya rasa macam okey lah untuk saya macam tak perlu saya nak go through setiap chapter lagi. Just macam revision, buat past year question, buat sama-sama. Lepas tu dalam berapa minggu lepas tu diorang dah nak exam dan kita selesai sehingga bulan 11 dah habis. Jadi dalam sebulan macam tu lah saya cover untuk sebulan, memang sebulan lebih macam tu lah. Tapi sejujurnya kata kehadiran Cikgu Anis
bayangkan kan, dah lah short notice. Sebenarnya saya khawatir juga short notice ni boleh ke takut. Satu dalam hujung tahun, takut dia dah memang ada jadual dia. Lepas tu dia kata boleh cikgu untuk sebulan. Jadi dalam sebulan tu dia memang ganti Seaidil sebab Seaidil patah bahu masa tu. Itu adalah pengalaman pertama kami untuk tahun tu. Guru tiba-tiba nak tak ganti. Jadi apabila dah baik semua dah ni dan 2026 di mana kita bincang masa tu Cikgu Anis belum ada lagi, kita nak buka untuk sekolah menengah. Jadi saya sebab saya tak nak lepaskan macam tu Cikgu Anis. Saya rasa Cikgu Anis ada sesuatu yang istimewa pada dia yang kita perlu bawa dalam keluarga kita. Jadi itu yang kita offer, sekolah menengah. Jadi sekarang Cikgu Anis bawa form 4 form 5 Cikgu Anis. Betul. Jadi Seaidil dia cover untuk sekolah rendah lah dan sebagainya. Dia sebenarnya Cikgu Anis ni dah satu cerita. Macam Teacher Sarah saya bertemu daripada ipar saya. Okay, dia yang bawa, Kak Zaid bawa, jadi dia bawa join untuk Faisi. Macam Cikgu Anis ni, saya kenal dia sebelum dia pula ada lagi. Kenal sebelum dia ada? Dia ketuk-ketuk pun. Dah kenal lah. Sebab Cikgu Anis ni adalah jiran saya. Dan dia membesar depan mata saya memang nampak dia daripada kecil. Dia memang suka matematik. Bukan. Dia Dia selalu bermain dekat rumah dia main tau. dengan adik saya. Dengan- Dia memang main jadi guru-guru. Ya, Oh. ya. Betul. Sejujurnya kata dia jadi guru. Dekat dengan kawan dia? Tak dengan adik saya. Dia main dengan adik saya. Dia memang jadi guru. Dia memang mengaji. Betul-betul. Ini ada satu benda you all kena tahu. Memang daripada kecil saya memang melihat dia memang suka bercakap. Dia memang dia akan jadi guru. Adik saya dia akan follow dan semuanya. Dekat situ saya dah nampak dia ada credibility. Jadi kebetulan ibu dah bagi tahu Cikgu Ani memang matematik. Jadi saya rasa dalam keadaan macam ni, saya rasa why not kita panggil Cikgu Ani join kita. Yang dah sampai sekarang Cikgu Ani bersama dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Fel. Sama-sama. Menawarkan. Jadi itulah sikit sebanyak macam mana. Atik dua soalan lagi Atik. Alright, okay. Bila kita cerita dari segi mengajar, saya nak tanya dengan you all. Benar, You banyak nak all fikir soalan. setuju atau tidak Ya. peperiksaan apa yang kita cakap ni, kita tetap mendukung apa kerajaan buat. Kerajaan buat semua, bagi saya dia dah kaji dan mungkin dia dah tahu apa yang terbaik. Tapi sudut kita as a student dan sudut kita as a teacher. Guru. Pendapat you all, adakah UPSR PT3 perlu ada ke tidak? Dan kenapa? Ni you as a student, you cerita. Dan you as a teacher, you cerita dengan kami. At least orang nak tahu as sudut you sebagai guru dan sudut you sebagai pelajar. Okay, Cikgu Anis. Saya. Alright. Saya. Okay, kalau sebagai POV, sebagai seorang guru, students dululah saya mula. Kalau sebagai students tu saya tak tahu sebab setiap student tu pun berbeza. Saya rasakan mungkin ada yang memang minat belajar dan atau memang ada yang tidak minat belajar. Jadi mungkin pandangan diorang ataupun apa yang diorang mahukan tu pun mungkin berbeza. Kan? Tapi tak ada siapa yang tak nakkan kejayaan, betul tak? Betul. Jadi saya rasa untuk kita tengok dan ukur tahap kefahaman mereka dan kesungguhan mereka belajar tu mungkin salah satunya daripada segi peperiksaan. Sebab saya sendiri pun kalau kita zaman sekolah dulu, bukan nak dibandingkan tapi kita just ambil POV kita dulu masa zaman sekolah. Kita memang bersungguh-sungguh belajar sebab kita ada exam. Betul tak? Dan satu lagi, beza pula kita belajar bersungguh-sungguh pada zaman universiti pula sebab kita memang ada exam juga. Dan exam juga dulu masa zaman universiti kita kena lulus. Selagi kita tak lulus, kita tak akan boleh pergi kepada SEM yang seterusnya. Betul. Betul tak? Kalau zaman sekolah, kita memang kena belajar untuk peperiksaan. Tapi kalau lulus tak lulus, kita memang tetap pass juga. Cumanya untuk kita pergi ke level yang seterusnya after SPM tu memang kena depend. Tak kemas lah, tak cantik lah untuk kita susun kita punya bidang dan sebagainya. Betul tak? Betul Jadi juga. saya rasa peperiksaan ni sebenarnya sebagai seorang murid yang inginkan belajar dan inginkan kejayaan tu mungkin sesuai lah kot. Bukan nak kata peperiksaan tak boleh, tak penting. Maksudnya. Tapi memang sekarang ni kita pun dibuat apa macam kita panggil apa PBT. kita Pentafsiran dalam kelas tu lah kan. Tengok daripada buku dan sebagainya. Tapi itu diorang diorang boleh tengok buku, diorang boleh open book. Kalau macam peperiksaan yang besar. Setiap sekolah ada peperiksaan pertengahan, sumatif tu ada. Cumanya yang besar ni, diorang tak rasa macam bersungguh-sungguh lah mungkin. Kan. Betul juga.
Kan kalau POV seorang guru pula, mungkin sebagai seorang guru tu saya sangatlah menggalakkan student untuk ada exam. Bukan nak kata memang kerja bertambah. Memang kerja bertambah, kena jaga, kena fokus kan. Tapi kalau kerja bertambah menghasilkan hasil yang sangat memuaskan kita dan betul juga. menyeronokkan kita. Kita tak rasa penat. Betul. Kita tak rasa penat. Sebab bukan apa, yelah setiap orang dia ada POV sendiri kan. Macam sebenarnya exam ni sebenarnya dia akan membuatkan pelajar tu ada macam ni lah. Sesuatu yang kita buat mesti ada target. Betul. Kalau you buat tanpa target, you tak boleh nak pergi. Okay, itu Kenapa cerita gelak Cikgu dia, Anis. Matip? Ada cerita dia balik. Ada. Kita Okay, tanya lah kita apa tanya. cerita dia balik. Macam Abang boleh Latif rungkai sendiri. sikit. Macam Abang Latif sendiri. Pendapat Abang Latif, okey lah. Walaupun Abang Latif bukanlah tenaga pengajar. Betul. Tetapi apa pendapat Abang Latif sebagai orang kata citizen? Adakah Baik tak mention sebagai senior penguat dia. lah, pendapat Abang Latif tentang PEXA ni perlu ada ke tak? Sebenarnya dia tarik UPS dengan PMR ni kenapa PT3. 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 Jauh PMR sudah bagi tahu Dik. Itu zaman tu. Sebab apa Dia punya objektif dia? Sebab Tak dia nak streskan tak nak pelajar. stres. Tak nak streskan pelajar dan untuk sudut awak, betul. sudut awak. Itulah sebab kalau tak ada benda tu macam yalah kita penilaian dia daripada segi apa sekarang ni? Inilah. Dia ada apa tadi? PD apa tu? Pentafsiran dalam kelas. Kita tak tahun lah, tak ujung tahun. Setiap tahun. Kalau Latif sekali POV Latif. Perlu ada ke Perlu tidak? ada lah. Sebab Bebas sangat. Tak, budak tak ada yalah tak ada apa yang ditakutkan kalau tak ada benda Betul. tu. Tak ada apa yang ditakutkan. function tu. Sekian. Sebab Tapi- memang beza pun. tapi Kalau betul. kita Itu takut saya tak nak exam biasa dengan exam besar, memang beza pun kan. Contoh zaman kita macam you rasa dah ada UPSR tak? Sempat. Jadi kalau tanya saya UPSR, Sempat. zaman saya UPSR kita ada macam ibu bapa ni dia akan lagi bekerja-kerja tau. Dan pelajar ni akan di pressure, kau ada UPSR. Kelas Jadi, tambahan pun ada kan. Kelas tambahan malam semua dah paling Ya, best apa betul. tau. Tiap-tiap tahun perkataan yang sama daripada guru. Batch tahun ni adalah batch yang paling ni. Saya lagi suka batch tahun lepas. Buat yang betul-betul. Saya ingat lagi cikgu tu. Dulu sekolah rendah pun dah jenam ada UPSR, PSRA. Betul. Dah 2 exam dah. Betul. Sekolah agama Dia lagi. dah mulai, saya rasa hanya sekolah agama je yang betul-betul macam ada PSRA, ada Konsisten UPKK, lah. konsisten lah. betul. Tu saya cakap apa yang kita cakap ni, ini adalah POV kita. Kita tak kata kerajaan macam ni. Kita mendukung apa KPM buat. Cuma ini POV kita is masyarakat. Jadi okey, itu Cikgu Anis dan juga Latif. Macam Teacher Sarah sini, apa pendapat awak? Okay, macam tadi Cikgu Anis dah cerita dari segi sudut akademik. Macam saya, pendapat saya, POV saya adalah bila pelajar tu tak ada hala tuju, tak ada target, diorang lama-kelamaan adab tu akan hilang juga. Betul. Saya kemana? sangat So dia setuju. relate dengan adab lah. Dan Sebab kita dulu dah betul. terdedah dengan media Betul, sosial, betul. gadget. Kita selalu macam okay, aku nak kena lulus ni, so aku kena jaga adab aku dengan cikgu. Ada boundaries dengan betul. cikgu. Sekarang ni bila Setuju. alah cikgu tak boleh pukul dah, alah cikgu ni balik-balik aku bagi tahu my mummy lah. Betul. So Ya, at the end cikgu tu dianggap sebagai, bukan semualah, tapi macam no use lah. So sekadar datang sekolah mengajar yang mana nak belajar saja. Zaman kita dulu, kalau kau kena rotan berani kau beritahu mak kau. Ya. Mak kau tanya berapa kali kau kena rotan. Dia akan sambung yang double tu. Betul. Dua kali Dua dia bagi. Dah kena ni. Habis kena, jujur kata. Sebab apa kena rotan dulu? Adalah, satu kau tak siapkan kerja Tak sekolah. saya kerja Oh. salah. Kalau Kalau salah. Dulu saya jujur kata Lempang pernah. Saiburn pernah. Ya, Wotan kan. pernah. Wotan yang letak getah depan tu pun pernah. Ni gap perut ni pusingnya. Pun pernah. Sakit. Banyak Tap- sangat ni kesalahan. Hai. Indirectly cerita I sendiri pula. Itu yang jadi Aku cikgu rasa jadi dia cikgu tapi- kongsi. Itu yang punya Relate gosip sebab dia dah betul. menghadapi Dah dulu. dah menghadapi sakit. Ah. Sampai saya sangkut nak botakkan rambut lah. Terus Saya kan? tak boleh tarik. Kau ingat cikgu kau tak pandai. Ya. Perut kan ada. Betul. Tapi memang betul. Zaman sekarang saya melihat sendiri, ada satu kawan saya cakap, dia kata pelajar sekarang adalah manja. Betul. Setuju. Lebih manja lah. Lebih manja. Setuju. Dulu Latif, apa yang kita tak pernah rasa Latif? Ya, betul. Saya masih ingat lagi ada satu cikgu BM saya tak buat kerja sekolah. No.
berbekas. Oh. Selamat kulit saya ni gelap-gelap Tak manis. nampak lah. Kalau kulit saya putih, Macam macam kalau kata macam cikgu dia tadi tu. merah-merah lah. Dah. Blusher 5. Blusher, body glove. Betul. Jadi Jadi tak latih kau sebelah lagi. Baru merah dulu kan. Betul. Comel. Balik rumah cakap blushing. Ah. Blushing tu. Jadi mungkin orang kata sebenarnya berkata Teacher Sarah betul dari segi adab lah. Adab lah. Saya tak nafikan walaupun zaman kita nakal macam mana pun you tahu ni adalah cikgu. Betul. Saya tak kata semua pelajar. Saya Betul, tak kata betul. semua. Tapi dari segi common sense. Tak payah jauh lah. Dulu kalau kita nak pergi tandas. You akan cakap apa dengan cikgu awak? Cikgu saya dah kita tandas. Cikgu saya nak pergi tandas. Cikgu saya nak pergi tandas. Saya nak pergi tandas. Kan cikgu tandas. Tapi itu saya betul ada lah. perubahan Ah, itu. betul lah. Dulu kita cakap kalau polite sekolah rendah, cikgu izinkan saya ke tandas. Betul. Sekolah menengah, even though kita punya cakap macam Cikgu pasar pun, boleh tak saya nak pergi cikgu tandas? boleh tak saya nak pergi tandas? Betul. Setuju. Tak kisahlah budak kelas depan ke tengah ke dan sebagainya. Generasi semakin ke depan, tapi ayat tu pun dia semakin pendek kan. Betul. Ya, Tandas. betul. Izinkan saya ke tandas. Cikgu saya nak ke tandas. Cikgu pergi tandas. Betul. Cikgu yang paling last sekali. Cikgu tandas. Betul. Saya cikgu tandas. Kadang-kadang dia orang pakai bahasa isyarat je cikgu. Macam tu. Itu pun ada. Betul. Pernah berlaku. Biasa Benar. berlaku. Sentiasa. Jadi benda itu berlaku. Bayangkan daripada panjang 5 perkataan Dekat patah nak cerita panjang tu. Sampai dia isyarat je. Yalah. Itu tak apa kadang-kadang tak isyarat pun tak keluar. Keluar betul. Benda ni berlaku. Pak kata Teacher Sarah betul juga. Jadi bila kita bercerita Atik main media sosial tak? Main. Okay, bila kata main media sosial, apa media sosial yang Atik main? TikTok lah, Facebook, TikTok, Facebook ni. Ha. Untuk you all sebagai guru efek tak media sosial pada budak-budak sekarang? Efek. Kenapa? Diorang Efek dari sudut apa dan bagaimana benda tu boleh mengefekkan anak-anak ni, adakah more kepada positif atau more kepada yang negatif? Kami berdua pun ada kita punya pendapat. Jadi kita nak tanya Teacher Sarah dulu. Kalau saya dari segi sudut social media tu dia ada pro and cons. Alright, silakan. Mana kata contoh kalau student tu pandai untuk gunakan social media dengan baik, mana kata baiklah jadinya. Okay. Kalau dia tengok contoh kita punya FYP kan ikut apa kita punya algoritma kan. So Betul, kalau betul. kalau terlalu Betul. banyak JJ daripada awal sampai habis kan Betul. dia jedak jeduk. Jeduk Tim. Nanti kita boleh algoritma dia buat tunjuk tu. ada kita buat tutorial lah. Ada. Oh, tutorial. Tutorial mencari Gen Z. Jadi jedu. Kita je lain Tim. Alright. So dia ikut kepada pelajar tu sendiri macam mana dia interpret penggunaan social media. Apa yang dia cari kan? Betul. Apa yang dicari betul. Kadang-kadang maaf cakap kalau kat TikTok sekarang pun dia dah menerapkan soft porn. Ada benda-benda ada. Oh, tak boleh Boleh cakap halal. Betul. Betul kan? Boleh halal. Ada. Sebab benda Tapi- kita sudut akademik lah. betul. Akademik. Ini kita open. Betul lah. Kita bukan kata benda yang tak senonoh. Kita Ini adalah lepas benda. Betul, lepas. Betul. Tapi bukan dalam bentuk yang ni lah. Yelah, Kartun benda macam double tu. meaning gitu. Betul. Hmm. Betul. So budak-budak tu indirectly benda tu diorang tak patut tahu. Benda-benda yang tak macam tu. Benda macam tu lah. So diorang tahu. So benda tu effect dia akan membawa kat sekolah. Influence pelajar yang lain. Betul. So macam tu. Indirect kadang-kadang budak akan bertanya satu soalan yang kita macam Di luar kotak. macam mana bayang kau boleh cakap macam ni soalan? Tapi saya tak salahkan dia. Dia ingin tahu. Betul. Dia ingin tahu. Jadi benda ni berlaku. Betul. Dia ada soft form yang tak sepatutnya ada ataupun bahasa yang tak sepatutnya ada. Cikgu Ani macam mana? Kalau saya macam samalah kalau ikutkan macam yang Teacher Sarah cakap, setiap penggunaan tu dia berdasarkan cara kita mengguna dan kalau kita mengguna dengan untuk kebaikan kita, untuk kita belajar, maka hasilnya tu pun baiklah. Kalau kita gunakan memang untuk hanya hiburan dan hiburan semata-mata, maka hasilnya pun memang tiada hiburan je lah, tak ada ilmu. Dan sebab bagi Cikgu Ani betul juga. Dia tengok pada tapi
Satu lagi kan Cikgu Fi, diorang kan sekarang ni, zaman-zaman sekarang, kita kan dah banyak macam awareness berkenaan dengan anxiety, depression. Budak sekarang dah pandai guna perkataan tu. Betul tak? Teacher Sejak saya sekolah. anxiety. Saya Alright. anxiety. Macam mana kita pun term anxiety tu kita tahulah. Dia Tapi dia dia punya diagnose definition, sendiri apa benda tu. simptom dia pun kita Tapi sendiri. anxiety ni sebenarnya adalah satu tahap yang besar. Dia maksudnya dah level tinggi. Iya, sebab tu saya betul. kata macam mana dia boleh diagnose diri dia anxiety while dia sebenarnya tak pergi pun professional help. Macam Dia tu, tahu faham pun, tak? Dia tak. Dia tak tahu Dia pun. tak. Tapi dia dah berani menggunakan perkataan-perkataan macam tu sebab dia dah nampak dekat media Saya sosial. setuju. Minta Ha. maaf podcast ni kalau saya bahasa ni macam satu bahasa yang agak negatif, bahasa kacip. Ya. You setuju tak? Zaman saya, perkataan kacip tu minta maaf adalah satu perkataan yang kau kacip adalah satu orang ambil barang terlarang Barang terlarang, yang betul. tak dapat barang tu. Dia akan kacip. Saya tak tahu lah kacip, Kacip macam gigi lah. kacip gigi lah. Yelah. Tetapi saya terperanjat. Budak boleh cakap, cikgu kacip lah. Ya. Apa dia cakap macam itu dengan saya? Bila dalam mendalami betul-betul, rupanya kacip tu macam kau ni cakap something yang macam Ya. macam mana nak cakap Random. Kau random. ngaku lah. Kau apa dong? Kau macam mengapu kau Ha. kacip lah macam. Oh, dah kacip. Betul. Zaman sebelum kita, kacip tu adalah ni. Sirih. Ya. Sirih. Zaman Oh. datuk kita sirih. Zaman Ah. kita adalah orang yang ambil barang terlarang yang tak Terlarang. dapat. Zaman budak ni sekarang adalah budak yang kalau kau Cakap cakap mengarut je kacip. betul. Saya first time dengar macam, Ya. saya cakap dengan budak tu, awak tahu tak perkataan kacip tu apa? Tahu cikgu. Kacip ni yang dia cakap lah. Kacip. Salah tafsir. Salah tahu. Jadi bermakna Jen sekarang pun dia dah gunakan definisi bahasa tu Sebab tak pada maksud yang lain. pendedahan Apa yang terhadap media dah habis? sosial lah. Pendedahan terhadap media sosial. Betul. Memanglah kita ni boleh limitkan lah bawah 18 ke dan sebagainya, tapi tak semua konten tu macam perkataan macam tu takkan terus media sosial nak blok tapis perkataan macam tu dan tak bagi kat pelajar-pelajar kan. Sebab bila kita kata bahasa saya nak tanya baik Latif, baik teacher Sarah dan juga Cik Ganis. Bahasa apakah yang paling banyak budak-budak menggunakan di dalam kelas ataupun kadang-kadang dia menggunakan dalam periksa? Indonesia. Yes, cikgu betul, yes. Indonesia. Saya tak tahu lah Indonesia. sebab maths jarang kan. Jarang. Tapi kalau saya tengok Red apa yang nak Okey. Okay. kalau macam betul lah tu bahasa Indonesia tu banyak lah sebab saya punya rakan-rakan cikgu yang mengajar subjek lain pun memang tunjukkan dekat saya pun memang kebanyakannya bahasa-bahasa yang datang daripada yang diorang buat tu pun memang bahasa Indonesia. Betul. Sebab terlalu banyak video-video daripada Ya. yang diorang tengok daripada Mau Indonesia. cakap video mengapu lagi orang ikut. Ya. Macam teacher Sarah, apa bahasa Indonesia yang pernah lalui dalam bahasa Inggeris? Bahasa Yalah budak gunakan Dalam bahasa dalam kelas lah masa mengajar. Oh, so far tak ada. Untuk English tak ada lagi lah yang diorang ni. Tapi kalau ikutkan, saya ada kenalan cikgu bahasa Melayu juga kan. Banyak sangat. Kadang-kadang diorang guna dalam exam juga. So, contoh. Basic pak itu. Tidaklah. Bukanlah. Contoh macam apa Bahasa Kadang-kadang ada. Ada Tak, dia kadang-kadang bahasa ada dia. bahasa, minta maaf cakap saya terperanjat juga. Dia menggunakan bahasa Indonesia, maaf cakap kalau bahasa ni kasar. Anjir. Betul. Anjir, kau ni anjing. Takkan dalam exam tulis. Tak adalah. Kadang-kadang tak, diorang tak. borak sama Kadang-kadang- diorang anjir. borak Macam sama tu diorang contoh. lah. Kalau kita anjing lah. Anjing tu macam satu perkataan yang negatif lah. Dia dah jadi macam kau anjir doh. Dia dah memang guna perkataan negatif, guna pula bahasa yang bukan bahasa kita kan. Macam tu. Sebab benda ni dah dinormalisasikan Betul. oleh masyarakat. Sebenarnya bahasa Indonesia betul ke anjing tu anjir? Tak tahulah, saya beranggapan begitu. Mungkin anjir tu adalah dia punya spesifikasi bahasa dia. bahasa dia kan. Macam wajar dong kau. Mungkin lah. Tapi dia guna bahasa tu. Macam kita. Slang je kot, slang dia kot. Slang lah. Slangnya Macam kita. berbeza kot. Senang. Kita kata Mudah. maaf cakap bahasa kasarnya, gampang tu adalah bahasa carut pada kita. Itu pun betul, ada betul, juga betul. yang itu pun ada Betul. dalam, dalam Itu peperiksaan. gampang tu Mudah, senang. kita dengar. Ya, Apa cakap tu? Betul. Budak cikgu saya kata dia gampang senang je. Gampang je cikgu kan. gampang. Ada satu bocah. Bocah. Betul. Bocah daripada Indonesia. Betul. Oh. Kalau tak silap saya Betul. bermaksud budak lah. Kau ni bocah. Bocah. Contoh macam tu Bocil. lah. Bocah. Bocil kan. Sama bocil. kan. Bocah Ada. sama kan. Tak tahulah pula aku. Bocah tu bocah lah. Bocil tu budak kecil. Bocah kecil. Betul tak? Jauh. Ya, aku bawakan saya. Ganti Cikgu Hilmi Ya, ke? jadi. Tak, bukan apa. Sebab kita bercerita ni sebab hari ni kalau you all nampak,
kami adalah generasi daripada Gen Y. Dan saya boleh cakap Teacher Sarah dengan Cikgu Anis adalah Gen Z. Okay. Alright, sebab jujur kata pemikiran kami tak sama tau. Mungkin saya melihat idea you all macam ni, tapi you all melihat idea you all macam ni. Jadi itu sebab macam saya sendiri melalui berjumpa dengan budak-budak Gen Z, saya terpaksa belajar Gen Z punya ni. Dengar lagu diorang. Betul. Tip, kita lagu New Boys, Tip. Sejarah mungkin. Cuba kau buka. Budak-budak pun, adalah certain yang tahu. Majority mungkin Sarah sendiri tahu. Budak-budak suka lagu Korea ke apa ke. Kita Boria Pinik lah. Boria Pinik. Kita lain lagu tu. Dia Korea, beza lah. Alright. So Korea. jadi saya ada pernah dapat satu statement daripada seorang guru Tak tahulah you all sebab guru all dalam bidang swasta kan. Adakah load kerja cikgu ni tak sama macam load kerja cikgu dulu? Maksud load kerja cikgu tu memang dia datang untuk mengajar. Adakah sekarang you all adalah, saya adalah guru, saya adalah pentafsir, saya adalah penanda, saya adalah segala-galanya. Macam mana pendapat you all? Betul, saya setuju. Setuju. Kira beban seorang guru tu kan. Lebih. Bukan sahaja setakat mengajar je lah sekarang ni. Betul. Kita kena adab pun kita kena tengok juga sekarang. Mengajar bukan hanya betul. sekadar mengajar, subjek tapi saja. mendidik. Adab, Lepas tu nampak cikgu-cikgu bukan sekarang ni subjek pun, semata-mata lah. Diorang kena layan, maksudnya balik dari kerja, diorang ada WhatsApp group tau dengan student. Ya. Itu tambah kerja lagi. Betul. Nak melayan apa Ya yang Allah, ya. Padahal sedangkan budak tu dah besar dah faham arahan. Sekarang ni zaman sekarang diorang cara dulu kita tak ada handphone. Jadi Betul. kita nak mesej cikgu pun apa-apa memang daripada sekolah lah kita nak faham, tanya kat soalan. sekolah dah faham dah. Kat sekolah kan. Okey, cikgu saya nak tanya soalan sikit boleh tak? Ni. Okey, zaman sekarang diorang cara diorang mesej cikgu pun bukan nak kata tak ada adab, tapi tiada perkenalkan diri dulu. Nama siapa? Betul. Cikgu saya nak ni. Cikgu saya nak tu. Kita mana tahu? Kita sampai student. Belum student luar sekolah, belum student dalam sekolah. Terus mesej macam tu. Kita tak tahu. Kita bukan save. Bukan setakat student je tak save. Orang lain bukan kadang kita tak save. Betul tak? Betul. Jadi bila macam kita macam belajar dekat mana-mana pun bekerja ke, kita mesti perkenalkan diri, nama, dari kelas mana, tingkatan berapa, baru diajukan soalan. Kalau terus tanya soalan, Kadang-kadang adab lah. mesej terus nak QR. Ya, Nak nota Betul. Maaf, lagi satu ganggu pula waktu-waktu yang bukan sepatutnya lah. Bukan kita nak kata tak boleh. Boleh je. Tapi kalau diselitkan dengan maaf mengganggu tu kan sedap sikit kita nak reply-nya kan. Macam tu lah. Kerana dia direct seolah-olah macam kita kawan. Ya. Selalu cikgu akan pakai dua nombor ke? Maksudnya Tak ada. Satu itulah je. nombor personal, itulah nombor sekolah. Yang satu tu pun tak terbuka kan. Kalau ada dua tu saya tak tahulah macam mana. Ingat kan ada asingnya tu. Saya tak nombor tahulah sekolah cikgu lain lain. macam mana. Kalau Macam saya teacher satu je lah. Saya satu number je lah. Tapi betul lah, saya setuju lah dengan apa yang Cikgu Anis cakap. Diorang dah tak ada boundaries tu. Betul. Kadang-kadang pukul 1 pagi pun boleh je WhatsApp. Ya. Kita hantar link untuk Betul. esok ni. Ni link untuk esok ya teacher macam tak inilah kan. Beza. Itulah kacau cikgu lebih. Ya. Lebih ada extra kerja lah. So Satu itulah je. sebab saya ada kadang-kadang saya bertemu diorang kata bukan tak seronok nak mengajar, Betul. tetapi disebabkan bukanlah kata bermakna tanggungjawab yang banyak, Tanggungjawab yang banyak. membuatkan kadang-kadang one of the thing guru-guru muda banyak berhenti awal. Berhenti awal. Betul. Zaman ayah kita, mak kita dulu, guru ni adalah satu orang kata pekerjaan yang memang direbuti. Sekarang kadang-kadang dapat dia dah akan berhenti awal. Kebanyakan berhenti awal. Saya rasa sebenarnya guru dulu dan sekarang ni sama je banyak kerjanya. Cumanya challenging untuk guru tersebut. Betul. Tambah lagi sekarang murid kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar pun dah Terlalu berubah advance. zamannya kan. Jadi pencabaran seorang guru tu pun mungkin berubah. Kadang-kadang kita dah cakap dah. Ya, Dah betul. ulang dah. Dah ulang dah. Kadang-kadang dia tanya lagi, cikgu Tu pada saya juga dulu, generasi dulu, cikgu dengan ibu bapa ni dia bekerja sama. Betul. Belajar kat sekolah, balik mak kena tanya. Sekarang kena tanya. mostly tak semualah. Most parents ni dia Lepas lepas tangan. tangan. Mungkin Tu yang sebab jadi tak lepas best tu. tangan tu mungkin bukan sebab apa. Diorang pun banyak tanggungjawab. Diorang pun Betul, mungkin bekerja. betul. Zaman Ya. kita dulu ayah Mak je selalu bekerja. mak selalu tak kerja. Mak memang Betul. dekat rumah je. Mak selalu Dengar tak kerja. cerita kita, Betul. ajar kita balik. Betul, Sekarang betul, zaman betul. parents dah banyak yang berkerjaya Betul. compare to dulu dia kan. berbeza lah sebab sebenarnya dia akan melibatkan kenapa. Okey, bak kata Cikgu Anis, bak kata Latif kan, mak kita tak kerja dulu.
Mak sekarang banyak yang bekerja. Bekerja. Satu berjaya. adalah kos sara hidup yang sangat tinggi. Betul. lah. Sebenarnya dia banyak, dia macam related tau semua Ya, ni. betul-betul berkait. Related. Dulu mak kita, ayah kita dulu gaji tak bawah 1,000 pun. Tak banyak Betul, pun, betul. tapi betul-betul. Boleh cukup lah, menyara. Alhamdulillah. Lima 6 orang anak okey je. Kan ramai lagi, betul? Sekarang even tu 1,000 lebih pun tak boleh lah. Itu isteri ataupun ibu kena bekerja. Betul. Jadi ini semua akan menjadi kesan tau. Dia ada terkesan dia. Yelah, Macam mana how the parent manage jadual anak. masa pun dah tak ada dengan anak. Masa kadang Sabtu Ahad, kadang-kadang dia jadi buat apa, Sabtu Ahad pun kerja. Jadi fesi Sabtu. Jadi Fesi Sabtu. Oh ada. Ada. Dia macam luar kebiasaan je ni. Ada. Kau jangan, kita dah seminar ni. Jadi Okay. tak, benda-benda macam ni berlaku dengan anak-anak sekarang je. Bukan ibu bapa yang tak bekerja, zaman kita ada je. Betul. Ada je. Tapi pantauan tu tak sama dengan pantauan sekarang. mungkin parents pun overload. Betul. Kerja Itulah dia kat kerja tempat dia kerja tu pun dah banyak kan. sebab kita pun tak tahu apa yang berlaku beban dekat kerja tempat tu. kerja. Permintaan Betul. sekarang. So macam okay, macam ni lah. Parent tu bapak dia sendiri pun dah kerja 2-3 kerja. Betul. Sebab sekarang punya sekarang punya ekonomi kan. Saya jujur kata, kita ada sahabat memang saya respect dia. Saya respect dia pun, one of kita punya Fiman family. Dia boleh buat satu hari 3 kerja. Banyaknya. Satu hari 3 kerja. Saya cukup respect dia. Banyak Dia memang satu hari 3 kerja. Pagi dia jual motor. Lepas tu tengah hari kadang-kadang dia ada buat penghantaran something lah. Malam dia baskers. Sebelum baskers tu dulu dia basuh pinggan tau. Dia cerita dia pernah Oh. pergi buat part time basuh pinggan kat kedai. Dan malam dia pergi buat Sudah basking. berkahwin lah. Dah kahwin, dah ada kahwin 3 lah. anak semua. Tak nak ceritakan pressure sara hidup ni membuatkan Betul. saya kadang-kadang dengan Latif memikirkan daya tu sampai bila mampu. Betul. Tapi dah memang itu adalah keperluan hidup yang dia terpaksa Yalah. lakukan. Bayangkan basker sampai pukul 12. Takkan habis 12 habis basker okey balik. Makan kemas pukul Nak 2 kemas juga. pukul 2. Esok pukul 8 saya nampak dia naik motor hantar anak. Kan. Saya macam hebat lah. Penat. Kita dah nak ceritakan. Kita dengar pun tahu dia penat. Ya, Betul lagi yang kita dia yang dengar pun macam, betul. Kau tak rehat ke bro? Dia nampak sangat ceria je dia selalu. ceria. Dia punya Kita- emosi tu. Tak betul, kita ada satu sahabat. Dia memang seorang yang ceria. Kita sampai tak tahu. Kau tak nampak letih muka dah. Gelak je orang dia. Tapi Ya. kita sendiri saya pergi basker je. Letih tu tengok kau ni. Dalam dia kita Kan. tak tahu. Yelah. Tapi Dalam dia kita tak tahu betul. jadi bila kita cerita macam ni, kenapa bila kata back to the topic tadi kan, dulu mak kita masih lagi boleh pantau. Sometimes ayah kita balik pun mak kata, ayah tolong tengok je anak belajar. Betul. Dia boleh pantau. Zaman sekarang overload dan sara hidup yang tinggi yang membuatkan dia efek lah. Anak-anak. Bila dia Kan. efek anak, itu yang bila kadang-kadang anak lebih kepada kawan, kawan kepada media sosial, media Ya. sosial kepada Yalah, kawan dia media sosial Dia lah. cari attention Yes, lain. attention lain. Murid-murid ni Betul. suka attention. Betul. Sebab tu diorang dapatkan Yes. attention cikgu. Ya, cikgu, saya nak cerita. Ya, betul. Kita betul. adalah Saya tak Cikgu nafikan. adalah listener, Ya. cikgu adalah teacher. Everything cikgu lah sebenarnya. Dulu saya pergi sekolah, saya rasa macam saya kena tetapkan yang saya memang malas nak layan benda-benda macam tu lah. Sebab saya rasa macam saya punya masalah pun dah banyak kan. Itu bukan masalah apa, kita penat mengajar dan sebagainya. Jadi bila saya masuk kelas, saya memang niat saya nak mengajar. Habis balik mengajar, saya habislah. Kalau budak nak cerita pun macam okay, kita belajar dulu ya. Macam tu. Tapi saya realise that macam students ni pun sebenarnya dia pun perlukan sokongan emosi juga lah. Kita kalau dia bukan kita as guru, tugas kita pun memang kena mendidik. Mendidik kan, bukan setakat mengajar subjek semata-mata. Mendidik tu mendidik emosi, akhlak, betul tak? Tingkah laku. Jadi kalau kita pun tak terapkan benda tu, kita pun tak jadi yang sokongan emosi kat orang yang baik. Jadi macam mana diorang pun nak jadikan seorang individu yang beremosi baik? Sebab guru ni, once you jadi guru, sampai you mati you guru. Betul. Saya tak pernah lagi kau jumpa cikgu kau panggil pakcik. Tak ada. Ya, betul. Dia macam ada cop kepala kau, guru. Betul. Doktor. Macam tu. Betul. Itu cerita dari sebab kalau tanya saya lah. Kalau Latif punya pendapat macam mana? Sebab Latif nampak macam nak bertanya. Alright. Soalan Abang Latif. Sila. Abang Latif, saya sekarang tanya. Okay. Bila kita bercerita tadi kan, ibu mengajar. Ibu mertua tu. Bukan. Okay. Ibu maksudnya ibu adalah dapat pantau anak, ibu tak bekerja kat rumah, ayah bekerja. Okay. So pendapat Latif macam mana? Adakah benda itu betul ataupun adakah benda itu akan menjadi efek pada Betul lah. Okay.
masa tahun 2000 lah, awal 2000 rasanya memang banyak mak tak kerja lagi. Betul lah. Ada pun separuh je kot. So budak-budak dulu pun memang lebih tertib, lebih banyak kena pelempang lah mak. Saya tak awak je. Okay, Awak lah, je. kan? So Betul, budak betul. sekarang ni tu lah, macam cikgu cakap tadi lah, memang dia tak ada masa pun dengan parent diorang sekarang ni. So diorang punya kawan media sosial ni lah, media sosial, kawan-kawan diorang kat sekolah. Itulah. Itu yang saya sangat sedih apa tau. Benda ni dia akan lagi efek bila once you tak ada masa dengan family you selalu. Betul. Bila makan dekat meja, your mom main phone, your dad main phone, you pun main phone. Betul. Makan pun main phone Main phone saya Sedangkan waktu makan tu lah waktu The yang tu best. je ada. Yes. Dan mungkin parents tu waktu tengah makan pun buat kerja. Ya, Oh. betul. Kan? Jadi kita Betul. kadang-kadang kita tak boleh kita bukan nak salahkan, tapi bukan nak salahkan individu, parents ke Betul. anak ke, tapi mungkin sebabkan apa keadaan tu yang buatkan dia Keadaan. macam tu. Sebab pekerjaan. Saya pernah nampak sendiri sambil main phone sambil makan. Sebab ayah saya pernah didik saya. Dia kata, Firdaus, kalau you nak main phone, you duduk kat tepi. Betul. Meja ni adalah meja untuk keluarga. Tapi itulah yang sebenarnya kita lah sendiri kena buat perubahan tu. Betul. Kalau nak Betul. kata sampai kerja memang sampai bila-bila kita akan ada kerja. Nak kata betul. kita memang akan Betul. scroll sebab ada something kita nak buat, memang sampai bila kita akan Betul, ada something betul, nak buat. betul. Jadi kita yang kena hentikan Sebab benda makan tu. ni adalah golden time tau. Betul. Sebab you makan pun sebenarnya tak lama Tak pun. lama pun. Paling lama lah setengah jam lah. Paling pendek 15 minit dah habis. Itulah waktu yang. Tapi ayah saya cakap, you nak main phone, you main ke tepi. Kalau sebab dia kata makan ni tak lama pun Fir. Lagi satu tu kan rezeki. Kalau Betul, kita tak fokus betul. pada rezeki Jadi kita kalau kita pergi kedai-kedai makan especially sekarang. banyak dah. Kadang anak iPhone. iPad. Teng. So sebenarnya tu antara satu cara, tapi itulah cara yang paling mudah. Sebab itulah parents usually atau guardian ataupun penjaga ni dia ambil cara yang paling mudah lah untuk kita Jadi bagi itu saya kata sebab benda ni je. Sebenarnya you all setuju tak? Apa-apa didikan bermula dari rumah. Betul. Betul. Pendapat Latif? Betul Saya lah. setuju. Betul. Sebab apa-apa didikan bermula dari rumah. Betul. Sebab dia akan efek apabila dia keluar. Kita kat sekolah tak belajar ibu, ayah tak sebut. ada, tak Semua ada. tu kan memang didikan daripada rumah. Betul. Saya tak nafikan lah sebenarnya. Ni bukan apa. Kalau kita bercerita hari ni, saya rasa banyak kita dapat perkongsian daripada teacher Sarah. Ya, dan Cik sama Manis. lah. Betul. Sebab bila Gen Z, guru Gen Z Okay. berkongsi tentang anak-anak ni, jadi kita nampak, oh begini pendapat you all, oh macam ni cerita dia. Mungkin saya rasa macam saya Sarah Berbeza lah kita. berbeza lah kita. Betul-betul. Jadi itulah kalau you all nak tahu, inilah keunikan podcast kita. Podcast apa? Cakap Pandai. Jadi dalam podcast ini saya ada post dalam satu media sosial. Alright. Podcast ini kita ada dua TikTok yang kita keluarkan. Satu tentang podcast Cakap Pandai. Isu semasa tentang generasi, di sinilah kita berkongsi pendapat ataupun debate pendapat di sini. Kalau perkongsian ilmu luar buku di Oyeng TikTok. Kalau you nak nampak cikgu teacher Sarah beraksi, cikgu Anis beraksi secara di luar buku ilmu, semua ada di dalam Oyeng TikTok. Oyeng Tuition TikTok kan. Jadi betul. kalau dalam sini kita berkongsi pendapat. Ni kita tak cerita di luar buku punya ilmu, dia lebih kepada isu semasa. Betul. Sebelum kita nak tamat lah teacher Sarah ni ke cikgu Anis, apa you all harap untuk generasi sekarang yang akan jadi one day as a leader for the future? Bahasa Inggeris. Teacher kan. Teacher Inggeris. Dia Baca Inggeris lah. Saya memang tukar. Kalau kita punya pena Arab, Arab lah. Minta maaf. Assalamualaikum. Itu mungkin Abang Atik akan menguasai. Assalamualaikum. Sadaqallahumulazim. Saya buka penutup. Okay. Apa you punya yang looking forward untuk future nanti untuk anak-anak yang you tengah mengajar ni? Kalau bagi saya, perubahan tu takkan berlaku kalau kita tak mulakan. Betul. Nampak ayat cikgu sikit kan? Ya. Saja. Saja. Okay, so kenapa nak tunggu perubahan? Sedangkan perubahan tu datang daripada kita. So kalau generasi sekarang tak mula, ke depan Kan Nak apa harapkan akan siapa jadi? buat Nak perubahan harapkan tu kalau siapa buat pula? kita lah. Betul. Filosofi. Alright. Okay, Cikgu Adi macam mana? Kalau
sebagai seorang murid tu memang tugas, dan sebagai seorang anak lah, tugas kita bukan cari duit lagi. Tugas kita memang untuk belajar. Jadi belajarlah dengan bersungguh-sungguh, sebab kita, in the future kita memang kena jadi seorang yang berguna dan berjaya. Betul. Okay, jadi nak berjaya tu macam mana dan nak jadi berguna tu macam mana, mestilah kena Berguna jadi dulu. orang yang beradab, berakhlak dan juga Berilmu. Memang ayat berilmu. guru-guru tu. Ayat guru-guru. Berilmu. memang ayat guru, ayat guru. Ayat guru, ayat guru. gitu ya. Betul. Bukan apa, Betul lah. sebab saya boleh cakap dengan anak-anak yang akan menonton podcast ni, insyaAllah. InsyaAllah. Jangan anggap pelajaran ni mudah. Dan jangan follow orang yang dah berjaya yang tak ada sijil dan sebagainya. Betul. Itu rezeki dia berjaya. penting. You sekarang, you peksa, you spam, you buat betul-betul. Jangan, sebab you tak tahu adakah you akan lebih baik daripada dia ataupun sebaliknya. Ya betul. Itu Sebab mungkin rezeki dia. Ini rezeki dia. Saya dan influencer kat luar sana, ni saya nak tekankan. Tolong jangan influencer anak-anak ni dengan negativity. Betul. You berjaya tanpa spam, itu you punya rezeki. Betul. Anak-anak ni tak sama. Nama awak pun tak sama. Betul. Awak punya rupa Rezeki. pun tak sama. Family background pun Family berbeza. background pun tak sama. Kita tak boleh. Jadi anak-anak ni saya risau dari segi bila influencer cakap aku tak ada SPM boleh dapat Betul. kaya raya beli kereta Kadang-kadang mahal. influencer dia tak cakap macam tu, tapi anak-anak kita tu yang salah interpret apa Ya. yang influencer cakap. Jadi benda-benda macam tu jadi efek. Jadi Betul. bagi saya pendidikan ni adalah tembok untuk kita ke depan. betul. Jadi Abang Latif apa yang you nak pesan dengan anak-anak yang akan tonton ni? Sebab Abang Latif ni dia banyak berkata-kata dari segi filosofi. Allah. Mungkin boleh bagi satu Okeylah, falsafah untuk falsafah. yang budak yang tengah belajar lah sekarang ni. Okey. Kesempatan tu datang sekali je. Alright. Oh yeah. Okay. Alright, apa tu sikit sini. Apa tu? Kesempatan tidak datang. Kesempatan tu tak datang 2 kali. So sekali tu Betul. buatlah betul-betul. Betul. Oh. Hargailah masa sekolah anda. Masa sekolah. Ah. Bagi saya zaman sekolah adalah zaman yang paling best. Betul. You jangan cakap zaman bekerja best. Dia best lain. Yalah. Tapi tolonglah hargailah waktu sekolah lagi. Zaman sekolah Kalau best. you ada tingkatan 5. Betul. Betul. Gunalah setiap waktu yang tingkatan 5. Pergilah sekolah. Pergilah sekolah. Janganlah. Belajarlah betul-betul. Jangan. Ambil Janganlah iktibar ponteng. daripada Abang Latif dan Kenapa? sebagainya. Tengok sangat ke? Alright, Okay. so tamat kita punya untuk episod hari ni. Saya rasa banyak ilmiah yang dikongsi oleh kedua-dua guru tuition kita Dan- yang hebat dan- ni. dan- Dan Dan Cik Abang Abdul Abang Latif. Latif. Dan juga Cikgu Fir. Dan juga saya sebagai host, saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum tu jangan lupa follow, like, komen dan Dan share. subscribe dan share. Oh, sakit. Pada seberapa ramai orang yang boleh, sebab ini bukan saja untuk anda yang sedang menonton. Mungkin ini adalah untuk masyarakat yang di sekeliling anda. Filosofi. Ya. Alright. Ya, okay. So itu saya daripada kami untuk podcast apa? Cakap Cakap Pandai. Pandai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak. Bye. Bye-bye.